pertikaikan semua perkara. Idea baru tak ada. Rancangan menangani kemunduran di negeri-negeri yang mereka menang tak ada. Rancangan ekonomi tak ada. Kerjanya pertikai yang di Pertuan Agong titah untuk bentuk kerajaan perpaduan, mereka pertikai. Parti-parti gabungan membentuk kerajaan perpaduan, pertikai lagi. Ahli-ahli parlimen beri sokongan yang mencukupi kepada Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan, pertikai lagi. Yang terbaru mereka pertikai bila ada perjanjian kerjasama, iaitu coalition agreement di antara parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan ini. Kata mereka ini satu bentuk diktator. Ini adalah latar belakang perjanjian persefahaman kerjasama ataupun coalition agreement yang membentuk kerajaan perpaduan. Kenapa perlu ada perjanjian? Sebab kita nak selamatkan negara ini daripada menjadi mangsa katak-katak politik. Budaya menggunakan katak-katak politik untuk membentuk kerajaan ini dimulakan oleh Muhyiddin dan Hadi semasa Sheraton Move dahulu. Kita ingat dengan adanya Akta Lompat Parti, mereka telah serik dan perkara ini tidak akan berulang. Rupa-rupanya tidak. Sebaik sahaja keluar keputusan PRU 15, Perikatan Nasional cuba mencolek 10 orang ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri tanpa persetujuan daripada Barisan Nasional. Jika ini berlaku, maka negara akan terus menjadi kucak-kacir kerana kerajaan dibentuk atas sokongan peribadi ahli-ahli parlimen bukannya dari persetujuan parti-parti. Ini memberi nilai kepada ahli-ahli parlimen persorangan dan akan terus berlaku tawar-menawar, saling jatuh-menjatuh untuk mendapatkan jawatan. Kita pun tak tahu apa yang ditawarkan dan dijanjikan oleh Muhyiddin Yassin kepada 10 orang ahli parlimen BN itu. Sebab itu kita ambil pendirian untuk memastikan kestabilan politik negara, dan kita perlu kestabilan politik untuk membaiki keadaan ekonomi negara. Sebarang pembentukan kerajaan mestilah berlaku di antara persetujuan sesama parti-parti, bukannya di antara ahli-ahli parlimen perseorangan seperti yang Azmin Ali buat dahulu. Bila ada perjanjian seperti ini, maksudnya penyertaan parti-parti politik di dalam kerajaan perpaduan telah menjadi dasar dan pendirian parti-parti tersebut. Sekiranya dalam sebarang pengundian yang melibatkan keabsahan kerajaan perpaduan, ada ahli-ahli parlimen dari mana-mana parti yang cuba sabotaj ataupun telah dibeli hingga menjejaskan keabsahan kerajaan perpaduan ini, tindakan itu telah dikira sebagai melanggar pendirian dan kedudukan mereka di dalam parti. Mengikut Akta Lompat Parti, itu boleh menggugurkan keanggotaan mereka daripada parti tersebut dan secara automatik mereka akan hilang kerusi. Dengan cara ini, kita berharap berakhirlah sudah budaya lompat-melompat dan dengan kestabilan politik yang ada ini, kita boleh tumpukan untuk membaiki keadaan kebajikan dan ekonomi rakyat. Macam mana saya tahu? Sebab saya dan YB William Leong, ahli Parlimen Selayang, adalah antara dua orang yang menyediakan draft asal perjanjian ini untuk dirundingkan dengan parti-parti lain. Itu je sebab buat perjanjian? Sebenarnya tidak. Matlamat utama perjanjian ini bukanlah soal lompat parti, kerana kami yakin dengan penyertaan parti-parti yang ada dan sokongan 2/3, sebenarnya tidak ada ancaman kepada keabsahan kerajaan. Tapi yang lebih penting ialah kita nak menetapkan satu landasan dasar-dasar yang mengikat semua parti-parti yang bergabung di dalam kerajaan perpaduan Malaysia ini. Sebab kita tahu kami datang daripada parti yang berlainan, latar belakang yang berlainan, kita ada sokongan dari kumpulan-kumpulan yang berlainan, dan
untuk satu jangka masa yang panjang kami merupakan lawan politik masing-masing. Jadi kalau saya jadi rakyat, saya sudah tentu risau ke mana arah tuju kerajaan ini. Sebab itu kami merasakan perlu ada satu landasan yang mengikat parti-parti ini supaya program-program dan juga hala tuju pentadbiran kerajaan adalah mengikuti satu landasan yang dipegang bersama oleh kesemua parti-parti dalam gabungan ini. Sebenarnya bahagian yang paling penting adalah bahagian 3, iaitu matlamat Kerajaan Perpaduan Malaysia. Ada 18 perkara penting yang memperincikan pendirian-pendirian kerajaan yang akan menjadi landasan program-program. Ada bahagian-bahagian yang menyentuh mengenai kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan orang Islam, Bumiputera Melayu mengikut perlembagaan, soal bahasa Melayu. Ada juga bahagian seterusnya mengenai kebebasan dan hak dan juga bentuk masyarakat yang progresif yang kita mahukan. Ada satu bahagian mengenai gambaran ekonomi yang mampan yang kita mahu bina. Contohnya untuk memberikan upah yang sepadan dengan kelayakan dan juga pengalaman, untuk memastikan bahawa bantuan diberikan tanpa mengira latar belakang kaum, jantina, tempat. Kita juga nak pastikan bahawa program-program ekonomi mengangkat potensi setiap yang ada potensi mengikut kerajinan dan juga kepakaran mereka. Ada komitmen mengenai kedudukan Sabah dan Sarawak mengikut perjanjian pembentukan Malaysia 1963. Ada juga komitmen mengenai kumpulan-kumpulan khusus kepada wanita, kepada anak muda, kepada orang asli dan lain-lain. Jadi dengan adanya 18 perkara ini, kami berlaku telus dan juga kami membentangkan kepada rakyat ini sebenarnya matlamat dan juga dasar kerajaan yang akan membantu berlaku adil kepada rakyat supaya rakyat yakin bahawa pembentukan Kerajaan Perpaduan Malaysia ini bukanlah semata-mata untuk mendapat kuasa, tetapi yang lebih penting kami diikat oleh satu bentuk program bersama. Tapi PN Pertikai kata ini satu bentuk diktator. Sebenarnya ahli-ahli parlimen yang 148 yang menyokong Kerajaan Perpaduan Malaysia ini sebenarnya bebas untuk mengundi mengikut kepakaran dan pandangan masing-masing, kecuali dalam perkara-perkara yang bersabit dengan keabsahan kerajaan seperti yang telah pun termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia dan Akta Anti Lompat Parti. Itu memang undang-undang pun. Selalunya ada dua bentuk undi di parlimen yang bersabit dengan keabsahan kerajaan. Pertama ialah jika ada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Yang kedua dalam bentuk undian kepada bajet tahunan yang dibuat. Selain daripada dua undi ini, sebenarnya ahli parlimen bebas untuk mengundi mengikut pandangan masing-masing dan itu tidak tertakluk kepada pasal 4 dalam perjanjian ini. Bagi saya ini jauh lebih demokratik berbanding dengan keadaan yang berlaku sebelum ini semasa Muhyiddin dan Perikatan berkuasa. Kerana semasa Muhyiddin dahulu, apabila nampak dia sudah hilang majoriti, dia menggunakan kuasa darurat untuk memerintah tanpa cuba untuk mengesahkan sokongan majoriti di parlimen pun. Sebab itu saya agak lawak apabila satu-satunya reaksi daripada Perikatan Nasional adalah kononnya ini satu langkah berbahaya ke arah wujud diktator di bawah Perdana Menteri ke-10. Perdana Menteri yang ada rekod menggunakan kuasa darurat untuk memerintah dan kekal berkuasa di zaman aman dalam sejarah negara kita hanyalah Muhyiddin Yassin.